Lukas bab 1. Kepada yang dihormati Theophilus, ramai orang telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang telah berlaku dalam kalangan kita, sebagaimana yang diberitahu kepada kita oleh saksi-saksi pertama dan pemberita firman dari awalnya. Oleh sebab aku telah mengkaji perkara-perkara ini dari mulanya, aku berpikir eloklah aku mengarang ceritanya dengan teratur untuk Tuan Theophilus. Aku berbuat demikian supaya Tuan tahu dengan pastinya perkara-perkara yang telah diajarkan kepada Tuan. Pada zaman Herodes, Raja negeri Yudea, ada seorang imam bernama Zakaria daripada golongan Abia. Istrinya Elisabet daripada keturunan Harun. Kedua-duanya orang yang benar di hadapan Allah dan mengikut segala perintah serta ketetapan Tuhan dengan sepenuhnya. Tetapi mereka tidak mempunyai anak karena Elisabet mandul, dan kedua-duanya pun telah lanjut usia. Pada suatu hari, Zakaria melaksanakan tugasnya sebagai imam di hadapan Allah menurut giliran golongannya bertugas. Mengikut peraturan keimaman, dia diundi masuk ke dalam bait suci Tuhan untuk membakar kemenyan. Orang ramai berhimpun di luar untuk beribadat sewaktu kemenyan dibakar. Lalu ternampak kepada Zakaria malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mazbah tempat pembakar kemenyan itu. Hati Zakaria berdebar apabila melihatnya dan dia berasa amat takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Janganlah takut, hai Zakaria, karena permohonanmu telah dikabulkan. Istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak lelaki bagimu. Kamu hendaklah menamainya Yohanes. Kamu akan bergembira dan bersukacita apabila dia dilahirkan. Begitu juga ramai orang lain, karena dia akan menjadi mulia di mata Tuhan. Dia tidak akan minum air anggur atau minuman keras, karena dia akan dipenuhi dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya lagi. Dia akan mengembalikan ramai orang Israel kepada Tuhan Allah mereka. Dan dia akan melangkah di hadapan Tuhan dengan roh dan kuasa Elia untuk mendamaikan hati bapa dengan anak dan mengembalikan orang ingkar kepada kebijaksanaan orang yang benar, supaya menyediakan suatu kaum yang bersiap sedia bagi Tuhan." Zakaria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku dapat mengetahui perkara ini akan berlaku? Aku telah tua dan istriku pun telah lanjut usianya." Malaikat itu menjawab lagi, "Akulah Gabriel yang berdiri di hadirat Allah, telah diutuskan untuk menyampaikan berita baik ini kepadamu. Ketahuilah, oleh sebab engkau tidak percaya kepada kata-kataku ini yang akan dipenuhi pada masanya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat bertutur hingga pada hari semua perkara ini berlaku." Sementara itu, orang yang berhimpun itu ternanti-nanti akan Zakaria. Mereka sangat heran karena dia begitu lama di dalam bait suci. Apabila dia keluar, dia tidak dapat bertutur kepada mereka. Maka ketahuilah mereka bahwa Zakaria telah nampak suatu penglihatan di dalam bait suci. Dia menggunakan isyarat dengan tangannya karena dia tetap bisu. Setelah tamat masa perkhidmatannya, Zakaria pulang ke rumahnya. Kemudian Elisabet, istrinya pun hamil, lalu dia menyisihkan diri selama 5 bulan. Katanya, Inilah perbuatan Tuhan bagiku. Pada hari-hari ini dia telah berkenan menghapuskan aibku di hadapan orang. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel diutus Allah ke Nazaret, sebuah kota di jajahan Galilea, kepada seorang anak dara yang telah bertunang dengan seorang lelaki yang bernama Yusuf daripada keturunan Raja Daud. Nama anak dara itu ialah Maria. Malaikat itu datang kepadanya lalu berkata, "Salam kepadamu yang amat diredai, Tuhan bersamamu." Hati Maria runsing mendengar kata-kata itu dan dia tertanya-tanya akan maksud salam tersebut. Seterusnya, malaikat itu berkata kepadanya, "Janganlah takut, hai Maria, karena engkau telah diredai Allah. Engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak lelaki. Engkau hendaklah menamainya Yesus. Dia akan menjadi mulia dan dia akan digelar anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengurniakan tahta Daud, nenek moyangnya itu kepadanya.
Dia akan merajai keturunan Yakub selama-lamanya, dan kerajaannya berkekalan. Lalu Maria berkata kepada malaikat itu, Bagaimanakah perkara ini dapat berlaku, sedangkan aku masih dara? Malaikat itu menjawab, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungimu. Oleh itu, anak suci yang akan dilahirkan akan digelar anak Allah. Tambahan pula, saudaramu Elisabet yang dahulu dikatakan mandul pun telah hamil 6 bulan walaupun dia sudah tua. Sebabnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria berkata, Aku ini hamba Tuhan, semoga terjadilah kepadaku seperti yang engkau katakan itu. Lalu malaikat pun meninggalkannya. Setelah itu, Maria bersiap-siap dan bergegas pergi ke sebuah kota di kawasan pergunungan Yehuda. Dia masuk ke dalam rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Apabila Elisabet mendengar salam Maria, anak dalam kandungannya bergerak-gerak dan Elisabet dipenuhi Roh Kudus. Dia berseru, Diberkatilah engkau antara kaum perempuan, dan diberkatilah juga kandunganmu itu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku? Apabila kudengar salammu, anak dalam kandunganku bergerak-gerak dengan kesukaan. Diberkatilah kamu kerana mempercayai apa yang dikatakan kepadamu daripada Tuhan akan berlaku. Maria berkata, Jiwaku meninggikan Tuhan, rohku bergembira kerana Allah penyelamatku. Kerana dia mengingati hambanya yang hina. Dari sekarang hingga selama-lamanya, orang akan berkata, aku diberkati. Kerana yang Maha Kuasa telah melakukan perkara yang besar untuk aku. Sucilah namanya. Dia mengasihani mereka yang takut akan dia, daripada satu keturunan kepada satu keturunan yang lain. Dia telah menunjukkan kekuatan tangannya. Dia telah mencerai-beraikan mereka yang berhati bongkak dalam pemikiran mereka. Dia telah menurunkan raja-raja daripada takhta mereka dan mengangkat tinggi orang yang hina. Dia telah memuaskan orang yang lapar dengan segala yang baik, tetapi orang kaya dihalau pergi dengan tangan kosong. Dia menolong bangsa Israel hambanya, kerana dia ingat akan belas kasihannya yang dijanjikan kepada nenek moyang kita Abraham dan semua keturunannya untuk selama-lamanya. Maria tinggal bersama Elisabet selama 3 bulan. Selepas itu, dia pulang ke rumahnya. Tibalah masanya untuk Elisabet bersalin dan dia melahirkan seorang anak lelaki. Apabila jiran tetangga dan saudara maranya mendengar bahwa Tuhan telah melimpahkan belas kasih yang begitu besar kepadanya, mereka turut bergembira bersamanya. Pada hari yang ke-8, mereka datang untuk menyunatkan bayi itu. Mereka mahu menamainya Zakaria seperti nama bapanya. Tetapi ibunya berkata, Tidak, namanya ialah Yohanes. Mereka berkata kepada Elisabet, Tiada seorang pun daripada kaum keluargamu yang bernama sedemikian. Lalu mereka bertanya kepada bapanya dengan menggunakan isyarat nama yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Dia meminta papan tulis lalu menulis demikian, namanya Yohanes. Semuanya kehairanan. Pada seketika itu, mulut Zakaria terbuka dan lidahnya tidak terikat, lalu dia bercakap dan memuji Allah. Semua jirannya sangat takut dan segala perkara ini tersebar ke seluruh pergunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya berkata dalam hati masing-masing, Bagaimanakah gerangan halnya anak ini kelak? Jelaslah bahwa tangan Tuhan memimpinnya. Bapanya, Zakaria, dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, Segala puji bagi Tuhan, Allah Israel, kerana dia telah datang dan menebus umatnya. Dia telah mengurniai kita seorang penyelamat yang berkuasa, seorang daripada keturunan hambanya Daud. Demikianlah firman-Nya dengan perantaraan nabi-nabinya yang suci dari zaman dahulu kala. Dia berjanji menyelamatkan kita daripada musuh-musuh kita dan daripada tangan semua orang yang membenci kita. Dia mengasihani nenek moyang kita dan mengingati perjanjiannya yang suci. Dia berjanji kepada nenek moyang kita, Abraham, untuk menyelamatkan kita daripada musuh-musuh kita
supaya tanpa rasa takut kita beribadat kepadanya dalam kesucian dan perbenaran sepanjang hidup kita. Engkau, anakku, akan digelar Nabi Allah yang Maha Tinggi, kerana engkau mendahului Tuhan demi menyediakan jalannya, dan memberitahu umatnya bahwa mereka diselamatkan apabila dosa mereka diampunkan. Oleh sebab Allah kita mengasihani kita, cahaya matahari akan terbit dari tempat tinggi, untuk menerangi orang yang tinggal dalam kegelapan dan bayang maut, serta memimpin kita ke jalan damai. Anak itu semakin membesar dan bertambah kuat rohnya. Dia tinggal di gurun sehinggalah dia muncul di khalayak bangsa Israel. Lukas bab 2. Pada masa itu, Kaisar Agustus menitahkan semua penduduk di seluruh dunia dibanci. Ketika pembancian pertama dilaksanakan, Quirinius menjadi gubernur di Syria. Dalam pembancian tersebut, setiap orang perlu kembali ke tempat lahir masing-masing untuk mendaftarkan diri. Oleh itu, Yusuf terpaksa berangkat dari bandar Nazaret di Galilea ke kota Daud yang bernama Bethlehem di Yudea, karena dia daripada keturunan Daud. Dia pergi untuk mendaftarkan diri bersama Maria, tunangnya yang sedang hamil. Sewaktu mereka di sana, tibalah masanya untuk dia bersalin. Dia melahirkan seorang anak lelaki, yaitu anak sulungnya. Dia membedung anak itu, lalu membaringkannya di dalam sebuah palung, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah tumpangan. Di daerah itu, ada beberapa orang gembala yang bermalam di padang karena menjaga domba mereka. Tiba-tiba malaikat Tuhan muncul di hadapan mereka, dan kemuliaan Tuhan menerangi mereka, lalu mereka ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, aku membawa kepadamu berita baik yang akan memberikan sukacita besar kepada seluruh umat. Pada malam ini di kota Daud telah lahir seorang penyelamat bagimu, yaitu Kristus Tuhan. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang anak yang dibedung dan dibaringkan di dalam sebuah palung." Tiba-tiba malaikat itu disertai oleh satu angkatan surga yang besar memuji-muji Allah. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan pada hatinya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka untuk kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata sesama sendiri, Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat kejadian yang telah berlaku itu, seperti yang diberitahu Tuhan kepada kita. Mereka pergi dengan segera, lalu menjumpai Maria dan Yusuf, serta bayi itu yang sedang terbaring di dalam palung. Setelah melihat bayi itu, mereka pun memberitahu segala yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua yang mendengar berasa kagum tentang apa yang dikatakan oleh gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara ini dalam hatinya dan merenunginya. Kemudian, gembala-gembala itu pulang sambil memuji-muji Allah atas segala yang didengar dan dilihat mereka. Segalanya seperti yang dikatakan kepada mereka. 8 hari kemudian, tibalah masanya untuk menyunatkan bayi itu. Lalu dia diberi nama Yesus, seperti yang dikatakan oleh malaikat sebelum dia dikandung oleh Maria. Setelah tamat masa penyucian mengikut hukum Taurat Musa, mereka pun membawa Yesus ke Yerusalem untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Tersurat dalam hukum Tuhan bahwa setiap anak lelaki sulung akan diserahkan kepada Tuhan. Mereka juga mempersembahkan korban mengikut apa yang ditetapkan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak merpati. Pada masa itu ada seorang di Yerusalem yang bernama Simeon. Seorang yang saleh dan takut kepada Allah. Simeon menantikan masa terhiburnya Israel, dan dia disertai Roh Kudus. Roh Kudus telah memberitahunya bahwa dia tidak akan meninggal dunia sebelum dia melihat Kristus yang dijanjikan oleh Tuhan. Atas pimpinan Roh dia masuk ke dalam bait suci. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh ibu bapanya untuk menunaikan hukum Taurat itu,
Simeon mendukung dia dan memuji Allah lalu berkata, "Ya Tuhan, sekarang biarlah hamba-Mu pergi dengan sejahtera menurut firman-Mu. Kerana mataku telah melihat penyelamatan-Mu yang telah Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Satu cahaya yang akan menunjukkan jalan kepada bangsa-bangsa asing dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Ibu dan bapaknya kagum mendengar apa yang dikatakan tentang anak itu. Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Anak ini telah dipilih oleh Tuhan untuk menjatuhkan dan membangunkan ramai orang di Israel kelak. Dia menjadi tanda yang akan dibantahi orang, supaya fikiran dalam hati mereka didedahkan, dan jiwamu sendiri akan ditusuk oleh pedang." Ada pula seorang nabiya yang bernama Hana, anak Fanuel daripada suku Asyar. Dia telah lanjut usianya. Sesudah berkawin selama 7 tahun dan hidup bersama dengan suaminya, Hana kemudian menjadi balu sehingga dia berumur 84 tahun. Dia tidak pernah meninggalkan bait suci, malahan dia beribadat kepada Allah dengan berpuasa dan berdoa siang malam. Pada ketika itu juga, dia datang dan mengucapkan syukur kepada Allah, lalu berkata tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan bagi Yerusalem. Setelah ibu bapanya menunaikan segala yang wajib menurut hukum Tuhan, mereka pulang ke kota Nazaret, kota tempat tinggal mereka di Galilea. Anak itu semakin membesar dan bertambah kuat serta penuh dengan kebijaksanaan. Kasih kurnia Allah ada padanya. Tiap-tiap tahun, ibu bapanya pergi ke Yerusalem untuk menyambut perayaan Paskah. Ketika Yesus berusia 12 tahun, mereka pergi menghadiri perayaan itu seperti biasa. Setelah tamat perayaan itu, mereka pun berangkat pulang. Tetapi Yesus, anak mereka itu tertinggal di Yerusalem dan ibu bapanya tidak menyadari hal itu. Mereka menyangka dia ada bersama teman-teman seperjalanan. Oleh itu, mereka berjalan sepanjang hari sebelum mereka mencari-cari Yesus dalam kalangan kaum keluarga dan kenalan mereka. Apabila mereka tidak menjumpainya, mereka kembali ke Yerusalem untuk mencarinya. Selepas 3 hari, mereka akhirnya menemui Yesus di dalam bait suci. Dia duduk dikelilingi oleh guru-guru Taurat sambil mendengar pengajaran mereka dan menanya soalan. Semua orang yang mendengar Yesus kagum akan pengertian dan jawabannya. Ketika ibu bapanya melihatnya, mereka juga kagum. Lalu ibunya berkata, "Anakku, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Ibu dan ayah begitu bimbang mencarimu." Lalu Yesus menjawab, "Mengapakah ibu dan ayah mencari aku? Tidakkah ibu dan ayah mengetahui aku harus melakukan kerja Bapakku?" Tetapi mereka tidak memahami apa yang dikatakannya kepada mereka. Kemudian dia pulang bersama mereka ke Nazaret. Dia taat kepada mereka. Ibunya menyimpan segala perkara ini dalam hatinya. Yesus semakin membesar dan bijaksana. Dia diredai Allah dan manusia.